Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustazah doakan murid-murid semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar Jawi tahun 6 bersama dengan Ustazah Nur Anita Abdul Rahman. Tajuk yang akan Ustazah bawakan ialah pelajaran kedua, unit ketiga, rangkai kata simpulan bahasa. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan kelas, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. Simpulan bahasa termasuk di dalam rangkai kata kerana simpulan bahasa ini ialah ungkapan yang terdiri daripada 2 atau 3 perkataan dan mempunyai makna. Sekarang Ustazah nak bagi contoh. Apa dia contoh simpulan bahasa? Contohnya ialah Putri Lilin, bongkok 3, malu-malu kucing, dan pencuci mulut. Dalam contoh tersebut, simpulan bahasa ini mengandungi 2 perkataan. Rangkai kata simpulan bahasa ialah rangkai kata yang memberi makna khusus dan telah menjadi warisan. Warisan siapa? Warisan orang Melayu. Kaedah, bagaimana cara kaedah penulisannya? Kaedah penulisannya ialah ditulis secara terpisah. Baiklah, Ustazah bagi satu contoh. Contohnya, akal kancil. Perkataan akal kancil ditulis dengan 2 perkataan. Itu yang kita maksudkan dengan ditulis secara terpisah. Akal 1 perkataan dan kancil 1 perkataan. Jadi penulisannya akal dan kancil ditulis secara terpisah. Begitulah cara penulisan simpulan bahasa. Baiklah, Ustazah akan beri 4 lagi contoh simpulan bahasa. Dan bagaimana kaedah penulisan simpulan bahasa. Baik, contoh yang pertama ialah cahaya mata. Perkataan cahaya mata mengandungi 2 perkataan, iaitu cahaya dan mata. Cahaya ditulis dengan ca-ha alif ya. Kemudian mata ditulis berasingan mim alif ta. Kita tidak boleh menulis cahaya mata sebagai 1 perkataan, iaitu ya itu disambung, ya pada akhir perkataan cahaya itu disambung dengan perkataan mim pada awal perkataan mata. Adalah salah jika kita menulis sebegitu. Jadi cahaya mata hendaklah ditulis secara berasingan. Contoh yang kedua ialah anak emas. Anak 1 perkataan, emas 1 perkataan. Dirangkaikan menjadi anak emas. Ejaannya sambung tak? Tak boleh sambung. Ejaannya mesti dipisahkan. Anak 1 perkataan dieja dengan alif nun qaf dan emas dieja dengan alif mim sin. Qaf pada perkataan akhir anak itu tidak boleh disambung dengan alif pada perkataan emas. Begitu juga dengan contoh yang ketiga yang Ustazah akan bawakan. Contoh yang ketiga ialah campur tangan.
Ya, campur satu perkataan, tangan satu perkataan. Ya, cara mengeja macam mana? Boleh sambung macam ni tak? Tak boleh, ya. Jadi cara pengejaannya campur satu, berakhir dengan huruf ra. Tangan itu hendaklah dipisahkan dengan ejaan campur, ya. Begitu juga, ni contoh yang keempat yang ustazah akan bawakan, ya, iaitu cakar ayam, ya. Cakar dieja dengan ca alif kaf ra, ya. Ayam dieja dengan alif ya mim, ya. Perkataan cakar satu perkataan, perkataan ayam satu perkataan. Dua perkataan yang berbeza, ya. Jadi cakar dan ayam tidak boleh digabung, ya. Ejaannya mestilah dipisahkan, ya. Begitulah cara mengeja ejaan simpulan bahasa. Alhamdulillah, murid-murid semua telah faham cara ataupun kaedah penulisan simpulan bahasa. Baiklah, sekarang ustazah akan beri contoh penggunaan ayat dalam simpulan bahasa. Ayat yang pertama ialah, ya, ustazah baca ayat ni. Air muka ibu berseri-seri setelah mendapat perkhabaran abang akan pulang ke tanah air. Ya. Jadi di sini murid-murid tahu tak mana dia perkataan simpulan bahasanya? Wah, pandainya jawab. Ya, iaitu air muka. Itu simpulan bahasa. Dan satu lagi mana? Ada yang cakap perhabaran? Salah. Bukan perhabaran. Mana dia? Ke tanah air. Ya, jadi perkataan simpulan bahasa di dalam ayat ini ialah air muka dan tanah air. Contoh ayat yang kedua ialah Amirah seorang yang tidak banyak mulut, tetapi membuat kerja dengan pantas seperti lipas kudung. Ya, itu contoh ayat yang ustazah beri. Murid-murid boleh tahu tak mana dia perkataan ataupun rangkai kata simpulan bahasa di sini? Ya, bagus, ya. Perkataan simpulan bahasa di sini ialah banyak mulut. Satu lagi, lipas kudung. Baiklah murid-murid, kita lihat bagaimana cara penulisan banyak mulut dan lipas kudung. Ya, betul. Dia ditulis secara terpisah, ya. Alhamdulillah, murid-murid sudah pun memahami tajuk pelajaran kita pada hari ini. Murid-murid yang ustazah kasihi sekalian, ya, dalam rangkai kata simpulan bahasa yang kita pelajari tadi, banyak contoh-contoh yang terdiri daripada simpulan bahasa tu yang menggalakkan kita sentiasa berfikir sebelum bertindak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai mempelajari tajuk rangkai kata simpulan bahasa yang ditulis secara terpisah. Ustazah sedih nak meninggalkan murid-murid. Ya, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat memahami pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.